Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam video ni kami dari Kumpulan 2 akan membincangkan tentang isu-isu K-pop dekat Malaysia. Macam yang kita tengok sekarang, ramai golongan remaja sangat gila terhadap artis, terutamanya artis Korea ataupun yang kita kenal sebagai artis K-pop. Telah menjadi kebiasaan sekarang. Artis K-pop ni sentiasa digilai oleh sesetengah masyarakat kita silih berganti, terutamanya golongan remaja. Kegilaan dan keterujaan terhadap K-pop ni membuatkan kita punya remaja ni seolah-olah lupa diri, lupa budaya serta anutan agama yang sepatutnya diorang guna untuk membenteng diri mereka dari pelakuan yang tidak sopan, memalukan diri sendiri serta keluarga. Macam yang kita sedia maklum, dulu masa tahun 2015, negara kita pernah digemparkan dengan cerita, dengan berita gadis Melayu bertudung dipeluk oleh artis K-pop. Difahamkan bahawa gadis terbabit bukan sahaja dipeluk, malah dicium oleh beberapa ahli K-pop dari kumpulan B1A4 yang membuat persembahan di KL Life Center Kuala Lumpur. Kita sebagai orang Islam, kita sendiri tahu bahawa benda tersebut bertentangan. So, marilah kita memahami lebih lanjut tentang hiburan dalam Islam. Hukum hiburan dalam Islam boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, hiburan boleh jadi harus jika mendatangkan kesan positif terhadap seseorang individu. Yang kedua, hiburan boleh jadi makruh jika hiburan tersebut tidak memberikan apa-apa kesan baik kepada individu tersebut. Dan yang ketiga, hiburan akan jadi haram jika mendatangkan kesan yang buruk seperti mengabaikan solat 5 waktu, berhibur sehingga melanggar batas pergaulan antara lelaki dan perempuan, terlalu mementingkan untuk berhibur sehingga tiada masa dengan Al-Quran dan sebagainya. Imam Al-Ghazali berpendapat selaras dengan apa yang telah saya nyatakan sebentar tadi, bahawa mendengar nyanyian ada yang harus, ada yang sunat dan ada pula yang haram. Syekh Sulaiman turut memetik pandangan Imam Al-Ghazali yang menyatakan setiap nyanyian bergantung kepada niat. Niat untuk bermaksiat dihukumkan maksiat, ketaatan sebagai ketaatan, dan jika tidak berniat apa-apa, maka ia dikira sebagai al-lahu, iaitu hiburan yang dimaafkan. Oleh yang demikian, kita sebagai umat Islam perlulah berusaha untuk menjauhi hiburan yang dilarang dengan mengikuti garis-garis panduan yang telah ditetapkan dalam Islam. Jadi saya akan membicarakan dengan lebih lanjut tentang garis panduan hiburan di dalam Islam. Jadi garis panduan hiburan dalam Islam di negara kita diterbitkan oleh JAKIM, iaitu edisi pertamanya pada tahun 2007 dan telah diterbitkan sekali lagi pada tahun 2014, iaitu edisi kedua sebagai penambahbaikan kepada edisi pertama. Tindakan JAKIM mengeluarkan garis panduan ini dapat dilihat sebagai usaha mengekang suburnya pelbagai sub budaya yang tidak sihat melalui hiburan. Antara objektif utamanya adalah bagi memberi panduan kepada pihak yang terlibat untuk berkarya tanpa melampaui batas syarak, di samping membantu penganjur dalam menyusun program hiburan sejajar dengan sensitiviti masyarakat Malaysia yang majoritinya beragama Islam. Jadi, antara aspek penting yang ditekankan ialah penampilan artis, iaitu hendaklah berpakaian kemas, sopan serta tidak memakai pakaian yang terlalu mendedahkan serta tidak bercanggah dengan kehendak Islam. Yang kedua, persembahan seni pentas dan tarian. Gerak-gerik tarian hendaklah tidak menimbulkan fitnah daripada para penonton. Yang ketiga, dari segi lirik lagu, tidak boleh mengandungi ungkapan-ungkapan yang melanggar adab kesopanan dalam Islam, seperti mencarut ataupun kata-kata yang menyindir pihak lain, terutamanya yang melibatkan agama. Yang keempat, tanggungjawab penganjur, iaitu hendaklah memastikan acara hiburan yang dianjurkan menepati garis panduan yang dinyatakan, terutamanya dari segi masa penganjuran, iaitu hendaklah tidak bertembung dengan waktu solat. Sebagai kesimpulannya, masalah ketaksuban terhadap K-pop ini perlu segera dibendung. Hal ini supaya ianya tidak merebak ke generasi yang seterusnya.
Perkara ini amat membimbangkan kerana tidak mustahil bahawa ke depan nanti nilai Melayu dan nilai Islam akan menjadi pudar dan hilang jika keadaan seperti ini berterusan. Saya juga tidak mahu melihat generasi akan datang lupa akan asal-usul diri mereka sendiri. Tambahan pula, sebagai golongan remaja, tidak salah sekiranya kita ingin berhibur. Namun, jangan terlalu taksub dan lalai terhadap tanggungjawab dan adab sebagai seorang Islam. Namun begitu, seharusnya dan sewajarnya kita bertindak bersederhana dalam segala perkara yang dilakukan. Tindakan ini bukan sahaja termaktub dan dipraktikkan terhadap perkara yang melalaikan. Sedangkan perkara yang baik juga, kita dinasihatkan untuk bertindak bersederhana. Sekian sahaja daripada kami Kumpulan 2 tentang isu K-pop. Sekian, terima kasih.